Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di video ini saya ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Perang Chanakale, Bukti Abadi Anak Watan kepada Negara. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raja Muhammad Imran bin Raja Abdul Aziz, bertugas sebagai Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi di Kolej Jenis Pintar Negara UKM. Kajian saya ini berkisarkan berkenaan satu episod di dalam Perang Dunia yang Pertama. Secara umumnya, Perang Dunia Pertama berlangsung pada awal abad ke-20, iaitu pada tahun 1914 sehingga 1918. Perang ini meletus bertitik tolak dari pembunuhan terancang oleh pengganas Serbia ke atas putera mahkota Hungary, iaitu Archduke Franz Ferdinand. Jadi selepas itu berlakulah drama-drama di setiap negara yang mempunyai hubungan baik dengan negara tersebut. Pada asalnya, Turki Osmania mengambil pendekatan neutral, tetapi disebabkan keputusan Pasha iaitu menteri telah mempengaruhi Sultan Rashad yang kelima. Antaranya adalah Enver Pasha mengarahkan tentera Turki mengebom dua kapal Rusia di Laut Hitam menyebabkan Rusia isytihar perang ke atas Turki Osmania. Selain itu, Kaisar Jerman juga telah menawarkan 2 juta kurush kepada Turki Osmania jika menyebelahi mereka dalam kuasa pusat pada Perang Dunia yang Pertama. Baiklah, seterusnya ini adalah statistik Daulah Turki Osmaniyah dalam Perang Dunia yang Pertama. Jumlah tentera yang telah diarahkan seramai 2.9 juta. Kemudian kos yang ditanggung adalah sebanyak 1.4 juta dolar. Kemudian kematian seramai 325 bilion. Manakala yang cedera seramai 400 bilion. Bilangan kapal musnah 15 buah. Dan yang terakhir, rakyat atau tentera yang hilang dan ditahan seramai 250 bilion. Kemudian peta ini menunjukkan di mana Turki berada dan terdapat 3 gambar dilampirkan di situ. Gambar pertama adalah seorang waris meletakkan bunga di pusara tentera yang telah syahid semasa Perang Chanakale berlaku. Setiap tahun negara Turki akan mengadakan upacara di situ demi menghargai tentera-tentera mereka yang telah meninggal. Gambar kedua pula adalah daratan dan lautan yang telah menjadi saksi peristiwa Perang Chanakale. Kemudian gambar yang ketiga adalah tugu peringatan yang telah dibina oleh kerajaan Turki pada tahun 1960. Untuk pengetahuan semua, pada tahun 2015 berlaku satu sambutan besar-besaran sempena memperingati Perang Chanakale yang ke-100. Bukan sahaja negara Turki terlibat, malah pesara tentera yang masih hidup dari negara New Zealand dan Australia juga dipanggil. 5 faktor berlaku Perang Chanakale. Yang pertama adalah memudahkan tentera bersekutu untuk menawan ibu negara Turki Osmaniyah yang berada di Istanbul. Kemudian boleh melumpuhkan penguasaan tentera Jerman dalam meluaskan kekuasaan di timur. Yang ketiga, memudahkan urusan untuk menambah bekalan senjata kepada negara Rusia yang berada di timur. Kemudian yang keempat, penawanan Selat Dardanelles membolehkan British menguasai kawasan Timur Tengah dan Mesir, dan yang terakhir adalah menguasai Laut Hitam. Berdasarkan pengamatan saya, jika tentera bersekutu berjaya mencapai kelima-lima objektif ini, kuasa bersekutu berjaya memenangi Perang Dunia Pertama dalam tempoh yang singkat sahaja. Perang ini sangat besar bagi Turki kerana terpaksa berhadapan dengan 4 negara iaitu New Zealand, Perancis, Great Britain dan Australia. Tempoh berperang hampir setahun. Kemudian jumlah korban adalah seperti berikut. Keputusan perang ini berpihak kepada negara Turki Osmaniyah apabila negara-negara musuh terpaksa berundur disebabkan kehilangan ramai tentera, kekurangan sumber dan senjata. Ini adalah timeline Perang Chanakale secara umum. Terdapat 3 peringkat. Peringkat pertama, tentera bersekutu menggerakkan bala tentera melalui jalan laut untuk memasuki Selat Dardanelles, tetapi ditentang hebat oleh Turki Osmaniyah sehingga menyebabkan banyak kapal perang tentera bersekutu karam ke dasar laut. Kemudian peringkat yang kedua, selepas buntu melalui jalan laut, tentera bersekutu mendaratkan tentera-tentera mereka di Sarabaya, tetapi terpaksa berhadapan dengan beribu tentera Turki yang cintakan kematian. Kemudian peringkat yang terakhir, selepas beberapa bulan kempen ini berlangsung, tentera bersekutu terpaksa mengundurkan tentera mereka dari Turki disebabkan kematian tentera yang ramai, kekurangan sumber makanan dan peluru.
Selepas Turki Osmaniyah berhempas pulas dalam mengekang kemarahan tentera bersekutu, akhirnya kemenangan berpihak kepada mereka. Perang ini menonjolkan dan menjadi pengajaran kepada rakyat-rakyat di luar sana, khususnya negara Malaysia, supaya bersedia mempertaruhkan nyawa demi negara sendiri, bukan menyorokkan diri apabila negara memerlukan kita. Gambar pertama menunjukkan seorang tentera mengangkat peluru meriam seberat 50 kilo. Sepatutnya menggunakan peralatan, tetapi disebabkan kekurangan peralatan tidak menjadi masalah untuk beliau. Kemudian gambar yang kedua adalah sepasukan remaja Turki mendaftarkan diri sebagai tentera simpanan kerana Turki Osmaniyah pada waktu tersebut tidak mencukupi tentera untuk mempertahankan negara mereka daripada kuasa bersekutu. Inilah dikatakan bukti abadi anak watan kepada negara, susah bersama, senang bersama. Untuk yang terakhir, jika anda mempunyai sebarang persoalan, boleh hubungi saya. Sebelum menamatkan pembentangan, sila saksikan video selepas ini. Itu saja, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan. Anacığım, ben iyiyim. Sen beni merak etme. Bu satırları okurken sakın yüzüne kapılma. Oğlum bu mukaddes vazifede görev aldığı için gurur duy. Sen duanı eksik etme. Sancağımız düşmesin diye göğsünü siper eden yaralı aslanları, mermilerin, bombaların arasından taşıyoruz. En kötüsü de yaralılar için çok az morfinimiz kaldı ana. Kurşunlar yağmur gibi yağıyor. Patlama sesleri hiç dinmiyor. Aç kalmaya razıyız. Susuz da kalırız. Ama morfinsiz çok zor. Sadece yaşama umudu olanlara yetecek kadar morfinimiz var. Ağır yaralılarımızın acısını dindirememek yüreğimizi parçalıyor. Bugün doktorumuz Tarık Nusret'in en zor günüydü. Sedi ile getirdiğimiz askere baktı. Baba. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Oh gençliğim eyvah. Çanakkale zaferi öz evladından vazgeçen Doktor Tarık Nusretlerin zaferidir. Memleket için görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve bu topraklara gönül veren, bu vatan için canından vazgeçen kahraman şehitlerimize, gazilerimize saygıyla